Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati. Mungkin kita pernah mendengar berkaitan dengan pemilihan PKR, di mana yang paling hangat adalah kerusi ataupun jawatan nombor 2 tertinggi parti PKR yang dipimpin oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Presiden PKR. Nah, apa yang akan berlaku kepada Nurul Izzah dan juga Rafizi Ramli selaku dua calon bagi mengisi jawatan nombor 2 PKR? Dalam satu kenyataan pula, dalam satu kenyataan daripada Malaysia Kini, dikongsikan oleh Malaysia Kini, ahli PKR mungkin tolak kempen agresif Rafizi. Kempen calon timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli yang dilihat agresif mungkin tidak dapat diterima ahli parti, kata ahli Parlimen Bayan Baru, Sim Zin. Dia berkata, strategi kempen Rafizi setakat ini mencetuskan persepsi negatif, khususnya kerana cara dia menghebohkan hal dalaman parti ke mata umum. Pada pendapat saya, cara Rafizi berkempen agresif dan mungkin tidak dapat diterima oleh ramai ahli parti. Sebabnya, ahli parti ini macam keluarga. Walaupun keluarga ada dalam kalangan yang tidak bersetuju dengan cara Rafizi. Jadi apa yang berlaku dalam keluarga, kita selesaikan dalam keluarga. Bila dihebohkan di luar, ia akan mengundang respon tidak baik, kata Sim seperti dilaporkan BH Online. Sim, salah seorang 11 calon yang merebut 4 kerusi naib Presiden PKR, berpendapat Rafizi tidak mungkin melunakkan pendekatannya. Sebaliknya, dia menjangkakan Rafizi akan terus mengekalkan nada menyerang PKR dalam kempennya. Sim turut membandingkan Rafizi dengan seorang lagi calon jawatan nombor 2 PKR, Nurul Izzah. Jadi saya nampak Nurul Izzah menggunakan pendekatan damai. Dia tidak menyerang balik, dia telan saja. Buat masa sekarang saya nampak kempen Rafizi akan terus macam itu, agresif. Nasib baik tempo pemilihan PKR pendek bukan panjang. Jadi saudara-saudara yang saya amat hormati, adakah dengan ini kepimpinan PKR di kalangan mereka ada yang mahu Rafizi berundur diri? Itu menjadi pertanyaannya. Kembalilah Rafizi. Saya mengharapkan kawan baik saya, yaitu Rafizi, selaku rakan seperjuangan, supaya kembali kepada asas. Kenapa kita sertai parti ini? Kita sertai parti ini sebab hendak lakukan perubahan. Dalam perjuangan ini, memang ada banyak naik dan turun. Memang banyak cabaran. Kalau boleh, kembalilah sebagai satu pasukan. Nurul Izzah memberi amaran keras bahawa perpecahan dalaman boleh menyebabkan PKR hancur dalam tempoh 5 ke 10 tahun. Andai kata ada perpecahan dalaman yang bermula daripada kempen Rafizi ataupun ada isu dalaman di dalam PKR, adakah tidak lama lagi PKR mungkin boleh bubar? Itu satu perkara yang tidak mustahil. Nah, saudara-saudara, apa pula komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, saudara-saudara yang saya amat hormati. Mana-mana pihak berkuasa ataupun mana-mana pihak yang saya boleh katakan under kerajaan ataupun di Malaysia lah, yang melakukan tugas dengan baik, dengan cekap, dengan tangkas dan dengan baiklah. Contohnya SPRM, PDRM. Sudah pasti ini satu kredit ataupun satu kepujian juga bagi Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Nah, saudara-saudara, mungkin sebelum ini kita pernah mendengar ada serbuan berlaku. Jutaan duit ditemukan, emas dan sebagainya. Kali ini satu lagi serbuan berlaku yang pasti mengejutkan ramai.
Artikel daripada FMT. SPRM serbu pejabat Peter Labs. Agensi anti rasuah melakukan siasatan ke atas pengarah eksekutif Loh Sao Fong atas dakwaan salah laku. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menyerbu pejabat Peter Labs Holding Berhad dan anak syarikatnya T On Tong Trading Sdn Berhad TOT. Maafkan saya sekiranya salah sebut. Susulan dakwaan salah laku melibatkan seorang pengarah eksekutif syarikat itu. Dalam makluman kepada Bursa Malaysia, syarikat yang terlibat dalam produk kesihatan dan pemakanan hewan itu memaklumkan pegawai SPRM merampas beberapa dokumen dan fail yang dipercayai berkaitan dengan siasatan ke atas pengarah eksekutif Peter Labs, Loh Sao Fong. Loh turut memegang jawatan sebagai pengurus besar TOT, sebuah syarikat pengedar barangan pengguna cepat laris FMCG. Pada 9 Mei, Peter Labs membuat laporan rasmi kepada SPRM terhadap Loh atas dakwaan salah laku, konflik kepentingan serta pelanggaran tanggungjawab fidusiari. Syarikat itu turut berkata, lembaga pengarah akan membuat pengumuman lanjut sekiranya terdapat sebarang perkembangan material selaras dengan keperluan penyenaraian Bursa Malaysia, Securities Berhad, dan obligasi perundangan yang berkaitan. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, saudara-saudara. Mungkin kita pernah mendengar berita tentang rasuah. Banyak berlaku. Kebelakangan ini pun kita ada dengar. Dulu pun ada dengar. Nah, tidak pastilah kalau di kawasan Anda. Tapi memang pernah kita dengar, at least tahun ini 1-2 kali memang ada. Bila ada rasuah, kita juga pernah mendengar suap menyuap dan sebagainya, pecah amanah, pengubahan wang haram, serbuan, macam-macam lah. Tapi ada satu kejutan, di mana bila nama salah satu menteri di dalam kabinet, yaitu Ngah Korming, nak jemput Azam Baki datang ke pejabat. Azam Baki bukan siapa-siapa, geng, bukan calang-calang orang. Beliau adalah Ketua Pesuruhjaya SPRM. Nah, dalam satu kenyataan berita daripada Harapan Daily, Ngah Korming nak jemput Azam Baki datang ke pejabat. Apa maksudnya? Ini pasti menimbulkan banyak persoalan dan pertanyaan sekiranya sekilas pandang tajuk berita ini. Mungkin pertama sekali, adakah Azam Baki nak disuap? Ataupun kedua, adakah serbuan bakal dilakukan? Tapi kalau kita lihat, Ngah Korming yang nak jemput Azam Baki, bukannya serbuan, bukannya pecah, terus datang, mengejut. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT berkata beliau mahu menjemput Ketua Pesuruhjaya SPRM untuk datang ke pejabatnya. Kenyataan beliau itu boleh ditafsir sebagai kesediaan untuk disiasat ekoran pertikaian isu projek My Kios. Rupanya ada kenyataan di sini berkata, kenyataan beliau itu boleh ditafsir sebagai kesediaan untuk disiasat ekoran pertikaian isu projek My Kios. Beliau berkata, projek My Kios ini telah dipolitikkan oleh pihak tertentu untuk memporak-porandakan kerajaan Madani. Kalaulah beliau ini disiasat, adakah sebenarnya terlibat salah laku? Kalau benarlah terlibat salah laku, siapa-siapa pun yang terlibat salah laku perlu dikenakan tindakan undang-undang. Tidak kiralah kepimpinan kerajaan kah, kepimpinan daripada pembangkang kah. Dalam artikel ini, saya hendak jemput Tan Sri Azam Baki datang ke pejabat untuk minum teh. Pada masa sama, Ngah berkata beliau akan membuat laporan polis dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia berhubung penyebaran video fitnah berkait projek My Kios.
Pihaknya menerusi jabatan kerajaan tempatan JKT telah diarahkan untuk mengesan TikToker dan mereka yang didakwa menyebarkan berita palsu berhubung isu tersebut di media sosial. Nah, berkaitan dengan ini saudara-saudara, apa komen Anda?